Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Humaira binti Aisam, bernombor kad matriks A165549. Nama saya Alif Walida binti Rahman dengan nombor matrik A165135. Assalamualaikum, nama saya Naufika binti Ahmad, nombor kad matrik A165743. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufara Syahidah binti Rosli, bernombor kad matrik A164667. Bahasa sama ada secara formal ataupun tidak formal dapat dibahagikan kepada 3 peringkat yang utama, iaitu bahasa sopan atau bahasa halus, bahasa kasar ataupun bahasa kesat. Bahasa halus bermaksud bahasa yang digunakan bagi menggantikan perkataan-perkataan tertentu yang dirasakan agak kasar atau mengguruskan hati dan perasaan orang lain. Penggunaan bahasa halus merupakan satu usaha untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih berlapik agar tidak menyakiti hati si pendengar. Penggunaan bahasa halus atau sopan ini sering dikaitkan dengan konsep lakuan tutur ataupun lakuan bahasa dalam sesebuah masyarakat. Lakuan bahasa bermaksud ujaran atau pertuturan seharian yang memberikan makna tertentu mengikut konteks tertentu. Ia merupakan bentuk bahasa yang dihasilkan untuk membentuk tindakan dan berlainan daripada ayat serta tidak dapat dikaitkan dengan tahap nahu yang lain. Lakuan bahasa ini terdiri daripada pelbagai jenis, contohnya lakuan bahasa sapaan, permintaan, permohonan maaf, pujian dan ungkapan penolakan. Contohnya seperti, Nota ni ada orang nak pinjam lah. Dia cakap kat aku sejak minggu lepas lagi. Ayat ini membawa maksud bahawa rakan penutur ingin menolak permintaan rakan penutur yang ingin meminjam notanya. Sedangkan rakan penutur sering tidak hadir ke kelas. Penutur telah menggunakan ayat yang berlapik agar tidak menyinggung perasaan hati penutur yang ingin meminjam notanya. Dalam hal ini, seutuh sesuatu ujaran itu bergantung kepada pelbagai faktor seperti jantina, faktor sosial, umur dan lain-lain lagi yang memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan sesebuah lakuan tutur. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang lakuan tuturi terima kasih ataupun penghargaan yang wujud dalam kalangan pelajar-pelajar di sesebuah universiti. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mendapati bentuk-bentuk ucapan terima kasih dalam kalangan pelajar universiti. Yang kedua adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk lakuan tutur terima kasih. Ketiga, untuk mendapati ucapan terima kasih mengikut FTA. Seterusnya kita pergi kepada kajian lepas, di mana kajian Kuang pada tahun 2009. Kajian ini telah membuktikan bahawa orang Malaysia tanpa mengira umur, jantina, keturunan, tempat dan latar akan menggunakan kedua-dua strategi langsung dan tidak langsung dalam usaha untuk menyatakan tidak apabila menolak sesuatu permintaan. Walau bagaimanapun, responden lebih cenderung menggunakan strategi tidak langsung. Kajian ini menunjukkan orang Malaysia ni umumnya amat menjaga air muka dalam usaha untuk mengelakkan salah faham. Seterusnya, Noriati pada tahun 2013, kajian beliau tidak membahaskan tentang konsep muka secara langsung, tapi kesantunan berlandaskan konsep Islam tu juga dapat didapati bertujuan untuk menjaga air muka lawan tutur, sekaligus akan memelihara hubungan persaudaraan. Dan yang ketiga, kajian yang dilakukan oleh Hazali Latif dan Syamsuddin Osman pada tahun 2014 yang bertajuk Tinjauan Interaksi Lisan Bahasa Melayu dalam kalangan remaja Malaysia dari sudut etnografi
terapi komunikasi. Mendapati bahawa aspek kognitif banyak mempengaruhi interaksi lisan sampel kajian. Penyelidikan yang dijalankan oleh sarjana ini memberi fokus kepada bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh sampel kajian dalam interaksi lisan, kemampuan bahasa dan pertimbangan-pertimbangan komunikasi dalam perbualan formal. Penelitian ini membincangkan aspek kognitif yang akan mempengaruhi interaksi lisan melalui kajian sampel. Seterusnya saya akan menguraikan tentang metodologi kajian dalam kajian ini. Pertama sekali, metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan bagi menjalankan kajian terhadap subjek kajian yang tertentu. Kajian ini akan menggunakan kaedah kuantitatif kerana menggunakan borang soal selidik dan kualitatif bagi menganalisis data berdasarkan kerangka teori. Seterusnya, tugas penyempurnaan wacana digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan maklumat pragmatik seperti membuat formulasi lakuan bahasa. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini akan diedarkan kepada 11 responden dalam kalangan pelajar universiti. Soal selidik ini merangkumi 6 soalan mengikut situasi yang berbeza yang akan memfokuskan kepada lakuan tutur terima kasih. Saya akan menguraikan tentang dapatan kajian bagi objektif 1 kami, iaitu mengenal pasti bentuk-bentuk ucapan terima kasih dalam kalangan pelajar universiti. Jadi terdapat 6 soalan yang berbeza mengikut situasi yang berbeza di dalam borang soal selidik yang kami edarkan. Jawapan daripada responden ini menunjukkan lakuan tutur terima kasih yang sering diucapkan oleh mereka. So, soalan yang pertama, ibu anda menghadiahi anda telefon bimbit model terbaru. Apakah yang anda akan ucapkan kepada ibu anda? So, terdapat 8 responden dalam kalangan pelajar perempuan. Yang pertama, terima kasih mama sebab hadiahkan telefon bimbit ini. Yang kedua, wah, terima kasih ibu kerana menghadiahkan saya telefon bimbit baru. Yang ketiga, sayang ibu. Yang keempat, terima kasih ibu hadiahkan saya telefon bimbit. Yang kelima, terima kasih ibu, moga murah rezeki. Yang keenam, terima kasih mama. Yang ketujuh, yeay dapat telefon baru. Terima kasih mak, nanti dah kerja kakak beli belanja mak pula. Yang ke-8, terima kasih mak. Jawapan seterusnya jawapan bagi kalangan daripada kalangan pelajar lelaki. Yang pertama, terima kasih ibu. Yang kedua, terima kasih ibu buat susah. Buat susah-susah aje. Mahal telefon ni. Tak apa ke ibu beli? Yang ketiga, terima kasih ibu. Okay. So soalan yang kedua pula, anda menerima hadiah daripada rakan baik anda. Apakah kata-kata yang akan anda ucapkan kepada rakan baik anda? Yang pertama, terima kasih awak bagi hadiah ni kat aku. Yang kedua, terima kasih awak sebab bagi saya hadiah. Yang ketiga, buang tepiat ke? Okay, yang keempat, terima kasih, sayang kau. Yang kelima, terima kasih, susah je. Yang keenam, thanks weh. Yang ketujuh, wah dapat hadiah lah, terima kasih, susah je lah. Yang ke-8, serius lah, cantik kot, terima kasih. Okay, lepas tu, itu adalah daripada jawapan daripada responden dalam kalangan pelajar perempuan. Seterusnya dalam kalangan responden, jawapan bagi pelajar lelaki ialah yang pertama, terima kasih bagi hadiah tu. Yang kedua, weh bro, aku dah ada barang ni. Saja je melawak. Terima kasih bro. Yang ketiga, terima kasih bagi hadiah ni. Okay, soalan yang ketiga, rakan membelanja anda makan, apa yang akan anda katakan kepada rakan anda? So, daripada jawapan daripada kalangan pelajar perempuan, terima kasih belanja aku. Yang kedua, terima kasih awak sebab belanja saya makan. Yang ketiga, nanti boleh belanja lagi. Yang keempat, terima kasih belanja saya makan. Yang kelima, terima kasih belanja makan. Lain kali saya belanja awak makan pula. Yang keenam, terima kasih, nanti aku belanja makan pula ya. Yang ketujuh, weh, terima kasih tau belanja aku makan tadi. Lain kali belanjalah lagi. Yang ke-8, terima kasih banyak-banyak, nanti aku pula belanja lah.
Okey, itu daripada kalangan pelajar perempuan. Seterusnya daripada kalangan pelajar lelaki. Yang pertama, kenyangnya. Terima kasih tau belanja aku makan. Yang kedua, tak apalah aku bayar sendiri. Segan aku. Yang ketiga, terima kasih belanja makan. Bagi situasi yang keempat, anda sedang membawa barang yang banyak dan sukar untuk membuka pintu. Tiba-tiba datang seseorang membantu anda membuka pintu. Apakah kata-kata yang akan anda ucapkan kepadanya? Jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar perempuan iaitu responden yang pertama, terima kasih sebab bantu saya membuka pintu. Responden kedua, terima kasih awak sebab bantu saya. Responden ketiga, terima kasih. Responden keempat, terima kasih tolong bukakan pintu untuk saya. Responden kelima dan keenam, terima kasih. Responden ketujuh, oh terima kasih tolong bukakan pintu. Responden ke-8, terima kasih. Jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar lelaki pula ialah responden yang ke-9, baiknya awak, terima kasih. Dan responden ke-10 dan ke-11, terima kasih. Berdasarkan apa yang kita dapat lihat, jawapan responden kalangan pelajar perempuan dan kalangan pelajar lelaki, kalangan pelajar lelaki ini jawapan yang diberi sangat ringkas dan pendek berbanding jawapan yang diberi oleh responden perempuan. Okey, bagi situasi yang kelima iaitu rakan-rakan anda membuat kejutan hari jadi anda. Apakah respon anda terhadap perbuatan tersebut? Jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar perempuan ialah responden pertama, terkejutnya saya dengan kamu semua. Responden kedua, terima kasih untuk kejutan hari jadi ini. Saya amat menghargainya. Responden ketiga, reaksi terkejut. Responden keempat, wah, tak sangka dapat kejutan ni. Terima kasih. Responden kelima, terima kasih. Sayang kamu semua. Responden keenam, thank you semua. Terharu sangat. Responden ketujuh, ingatkan korang lupa hari ni hari jadi aku. Apa-apa pun terima kasih sebab buat semua ni. Aku terharu sangat. Responden ke-8, weh, seriuslah. Terima kasih tau. Jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar lelaki pula ialah responden ke-9, terima kasih ingat hari aku. Aduh, terharunya aku. Responden ke-10, weh, terima kasih weh, susah-susah je buat kejutan. Malu aku. Macam ni. Dan responden yang ke-11, wah, tak sangka dapat kejutan ini. Terima kasih. Jawapan yang diberi selain mengucapkan ucapan terima kasih, jawapan-jawapan yang diberi oleh responden juga secara tidak langsung mereka telah melahirkan ekspresi dan emosi perasaan mereka ketika kawan-kawannya membuat kejutan pada mereka. Untuk situasi yang keenam, anda menerima anugerah pelajar cemerlang yang disampaikan oleh pengarah pendidikan negeri. Apakah respon anda? Jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar perempuan, responden pertama, terima kasih kerana menganugerahkan saya sebagai pelajar cemerlang. Responden kedua, terima kasih tuan. Responden ketiga, bangga. Responden keempat, terima kasih tuan. Responden kelima, saya sungguh terharu atas pengurniaan anugerah ini. Responden keenam, terima kasih. Responden ketujuh, terima kasih atas pemberian anugerah ini. Dan responden ke-8, terima kasih. Manakala jawapan bagi responden dalam kalangan pelajar lelaki, responden ke-9, saya sangat terharu kerana telah menerima anugerah pelajar cemerlang. Responden ke-10, sangat-sangat gembira dan bersyukur telefon mak dan ayah beritahu yang terpilih dalam anugerah pelajar cemerlang. Dan responden 11, terima kasih tuan. Seterusnya, objektif yang kedua dalam kajian ini ialah menganalisis bentuk-bentuk lakuan tutur terima kasih. Lakuan tutur terima kasih telah tergolong di bawah lakuan ilokusionari dan lakuan ekspresi. Lakuan ilokusionari merujuk kepada fungsi yang dihajati oleh penutur untuk dilaksanakan atau jenis lakuan yang dihajati penutur untuk disempurnakan semasa dia mengujarkan ujaran itu. Contohnya mengucapkan terima kasih. Kemudian, lakuan ekspresi.
Kesemua lakuan tutur terima kasih yang diucapkan oleh responden kaji ini telah dikategorikan kepada lakuan ekspresi. Lakuan ekspresi merupakan lakuan yang menunjukkan ujaran-ujaran psikologi atau ujaran yang menggambarkan perasaan dan emosi tertentu. Lakuan ucapan terima kasih adalah satu bentuk ekspresi penghargaan kepada seseorang yang telah memberi jasa kepada kita. Didapati bahawa lakuan ekspresi terima kasih bentuk lakuan ekspresi ucapan terima kasih. Lakuan ucapan terima kasih merupakan satu bentuk ekspresi penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa kepada kita. Ucapan ini juga adalah sebahagian daripada amalan kesatuan yang berbahasa. Hasil analisis kajian mendapati lakuan ucapan terima kasih hanya diujarkan sebanyak sekali sahaja. Selain itu, jawapan yang diberikan oleh responden dapat dikategorikan kepada beberapa bahagian dalam taksonomi yang diperkenalkan oleh Cheng 2005 bagi mengenal pasti bentuk lakuan tutur terima kasih yang digunakan. Antaranya ialah pertama, mengucapkan terima kasih dengan menyatakan perbuatan baik yang dilakukan. Contohnya, terima kasih Mama sebab hadiahkan telefon bimbit ini. Terima kasih awak sebab bagi saya hadiah. Terima kasih awak sebab belanja saya makan. Dalam mengucapkan ucapan terima kasih, mereka juga menyatakan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu kepada mereka. Seterusnya, pembayaran atau penebusan semula. Contohnya, terima kasih belanja makan. Lain kali saya belanja awak makan pula. Terima kasih Mak, nanti dah kerja kakak belanja Mak pula. Dan terima kasih, nanti aku belanja pula ya. Pembayaran atau penebusan semula. Mereka menyatakan bahawa mereka akan membalas balik perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu kepada mereka. Seterusnya, perasaan positif. Terima kasih, sayang kau, sayang ibu. Thank you semua, terharu sangat. Terima kasih sebab buat semua ni, aku terharu sangat. Okey, untuk ucapan terima kasih sayang kau. Di samping mereka menyatakan ucapan terima kasih, mereka mengekspresikan, menzahirkan perasaan emosi mereka tu kepada seseorang itu. Contohnya ungkapan sayang kau, sayang ibu, terharu. Semuanya berkait dengan perasaan yang positif. Seterusnya, bergurau. Buat terbiak ke? Nanti boleh belanja lagi. Weh bro, aku dah ada barang ni. Setiap ayat-ayat yang diungkapkan, kebiasaannya diujarkan kepada orang-orang yang terdekat. Kawan baik kita. So, untuk ujaran ni diucapkan untuk tujuan mengusik, untuk bergurau. Dan akhir sekali, bentuk gabungan. Misalnya, terima kasih belanja makan. Lain kali saya belanja awak makan pula. Gabungan. Dia mengucapkan terima kasih untuk menyatakan perbuatan baik tersebut. Di samping mengatakan akan belanja semula, iaitu penebusan semula. Dan seterusnya, terima kasih sayang kau. Menggunakan perkataan terima kasih dan perasaan positif. Jadi, itu sahaja untuk objektif yang kedua. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menguraikan tentang dapatan kajian bagi objektif 3 kami, iaitu mengenal pasti ucapan terima kasih mengikut FTA. So, FTA ini akan dapat mengancam air muka positif, air muka negatif atau kedua-duanya sekali. Model Brown dan Levinson yang mempunyai 5 strategi untuk mengelak atau melemahkan FTA digunakan dalam kajian ini bagi mengenal pasti sama ada ucapan terima kasih tersebut telah mengancam air muka positif atau negatif. So, kami mendapati bahawa terdapat 2 strategi yang sering digunakan dalam kalangan pelajar di universiti dalam menuturkan atau dalam lakuan tutur terima kasih. So, yang pertama ialah strategi langsung tanpa memperbaiki keadaan, iaitu menyatakan sesuatu dengan jelas. So, dalam strategi ini dia lebih kepada bertutur dengan lawan yang akrab dengannya.
So contoh yang pertama ialah terima kasih Mama sebab ada katifah bimbit ni. Yang kedua, terima kasih Ibu. Yang ketiga, nanti boleh belanja lagi. Yang keempat, buang tebiat ke? Dapat kita tengok kat sini dia jadi macam lagi berterus terang dan nampak macam akrab, ada hubungan yang akrab dari tutur kata tersebut. So yang strategi yang kedua ialah strategi kesantunan positif. Strategi kesantunan positif ini adalah bagi menjaga air muka pendengar dan biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan akrab, sama juga macam yang pertama tadi. So contohnya, terima kasih untuk kejutan hari jadi ni, saya amat menghargainya. So dia kata saya amat menghargainya, dia macam bagi kesantunan yang positif. Dia akan menghargai orang-orang yang kawan-kawan dia yang menyambut hari jadi dia, yang memperingati hari lahir dia dengan meraihkan hari jadi ni. So dia jadi kesantunan yang positif. Okay, itu saja. Terima kasih. Pada kesimpulannya, kajian ini jelaslah menunjukkan bahawa terdapat dua jenis lakuan yang ada dalam lakuan tutur terima kasih bagi kalangan pelajar-pelajar di universiti. Antara dua jenis lakuan tutur tersebut ialah lakuan illocutionary dan ekspresi. Terdapat juga beberapa bentuk lakuan ekspresi bagi ucapan terima kasih ini, seperti mengucapkan terima kasih dengan menyatakan perbuatan baik yang dilakukan, pembayaran dan penembusan semula, perasaan positif, bergurau dan gabungan dengan mengucapkan terima kasih dan menyatakan perbuatan baik tersebut serta penembusan semula. Terdapat juga ucapan terima kasih mengikut kaedah FTAS yang membolehkan seseorang mengecam air muka penutur sama ada positif, negatif atau kedua-duanya sekali. Sekian, terima kasih.